Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita hari ini bersiaran live di FB, iaitu untuk kita belajar mengenai Al-Quran, iaitu mengenali huruf-huruf Al-Quran, insya-Allah. Okay. Jadi kita mulakan dengan umul kitab. Mudah-mudahan dengan segala apa yang kita niatkan mendapat keridaan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan semua yang melihat live ini insya-Allah semuanya dirahmati Allah SWT, dan mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang akan disampaikan nanti. Jadi khususnya kelas hari ini sebenarnya untuk pengenalan mengenai Al-Quran, iaitu huruf-huruf hijaiyah. Sebab saya lihat banyak dah ustaz-ustaz yang lain membuat live mengenai tajwid dan juga kursus yang lain. Maka saya mulakan dengan mengenali huruf-huruf Al-Quran, iaitu huruf hijaiyah, untuk sekalian lebih memahami mengenai Al-Quran, insya-Allah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan mulakan dengan beberapa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini wa rahmatika ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Maha sucimu ya Allah, sungguh kami tidak mempunyai apapun ilmu melainkan apa yang Kau ajar kepada kami. Maka kurniakanlah kami ya Allah kemudahan untuk kami memahami dan juga mengamalkan serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadikan sebagai bekalan kami di akhirat kelak, dan sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi kami dunia ini ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka kebiasaan kelas yang saya adakan di Masjid Al-Taqwa akan mulakan dengan beberapa surah lazim dalam Al-Quran. Maka kita mulakan dengan surah At-Taubah dengan dua ayat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni أعوذ بك من ذوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من ذوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami, daripada berubahnya kesihatan yang telah Kau anugerahkan kami selama ini, dan daripada siksaan-Mu yang datang secara tiba-tiba, secara mendadak, secara mengejut, dan daripada segala kemarahan dan kemurkaan-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk hari permulaan ini sebenarnya saya hanya ingin berkongsikan mengenai beberapa topik dalam mengenali huruf. Okey, seperti anda lihat di sini ya, huruf-huruf Al-Quran yang kita pelajari, yang perlu kita tahu jumlah dia ada berapa sebenarnya. Kalau kita kira daripada A sampai Z, daripada huruf-huruf alphabetical order, kalau ikut A, B, C, maka keseluruhannya insya-Allah ada 26 huruf ya. Tapi dalam huruf Al-Quran dia juga ada bilangan yang tertentu, tapi ada perbezaan pendapat lah. Ada yang mengatakan 28 huruf, ada yang mengatakan 29 huruf, ada yang 30 huruf, ada yang 31 huruf, ada yang juga 33 huruf. Banyaklah. Ada sebab-sebab yang tertentu kenapa banyak jumlah-jumlah tersebut lah. Tapi ini kita lihat kaedah yang digunakan kalau cara lama. Kalau kita tengok teknik lama, mengaji cara lama, teknik Baghdadiyah, dia akan gunakan huruf hijaiyah sebanyak 30 huruf. Dan teknik Baghdadiyah yang lama,
sebab saya dibesarkan dengan menggunakan teknik Baghdadiyah ni, iaitu kena mengeja huruf tu sambil membaca. Contohnya kita kena sebut alif, ba, ta. Kalau nama huruf-huruf ni semualah nama yang sebenar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dhar, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ada yang ha, waw, ada waw, ya lah. Tidak kisah. Jadi kat sini yang biasanya kita ada lam alif. Lam alif, ya. Ini kaedah lama yang digunakan, iaitu kaedah Baghdadiyah, mengeja. Contoh alif letak a, bawah mati depan bu, tawa mati di atas taw, saya mati bawah si, abu taw si. Siapa yang gunakan teknik tu, kalau pernah ingat, alif dua letak an, alif dua bawah in, alif dua depan un, an, in, un, ja, ji, ju. Dia tak baca langsung, dia kena heja dulu. Jim dia teja, jim bawah ji, jim depan ju, ja, ji, ju. Itu kaedah-kaedah, teknik-teknik lah. Sekarang ni dah puluhan teknik-teknik mengaji ni sebenarnya. Jadi semua teknik-teknik semuanya ada kelebihan dan ada kelemahan. Itu sebenarnya lihat bagaimana kita yang mengajar dan juga pelajar itulah, tengok tahap lah. Kalau pelajar tu memang hari-hari datang ngaji, atau kita memang ajar dia hari-hari, maka teknik Baghdadiyah ni hebatlah. Sebab saya sendiri kalau ngaji teknik Baghdadiyah ni, dulu kita ngaji hari-hari, Isnin sampai Jumaat. Selepas Zuhur atau selepas Asar, pergi rumah mak guru ngaji. Hari-hari. Tapi dengan kesibukan masa orang sekarang ni, dengan pelajar-pelajar pun sibuk dengan pelbagai benda, maka mereka ngaji dengan kaedah lain yang lebih pantas, iaitu kaedah Iqra, kaedah Qiraati. Itu yang famous lah, yang dipengasaskan oleh Ustaz Ahmad Dahlan untuk Qiraati, dan juga untuk Iqra Kiai As'ad Humam, dan juga pelbagai-bagai teknik-teknik yang dah dimudahkan, iaitu untuk baca langsung, untuk kita tidak perlu mengetahui nama-nama huruf ni. Okey. Ada baiknya untuk tahu nama huruf ni. Kalau tahu tu satu bonus lah. Siapa yang dulu pernah mengaji Jawi, maka insya-Allah kalau dia nak ngaji Quran ni mudahlah. Sebab Jawi lebih banyak huruf dia. Dalam Jawi ada dalam 36 huruf. 34 atau 36 huruf. Jadi tambah lagi 6 huruf. Banyak huruf-huruf yang ve-nya, pe-ge, ve, yang lain-lain itulah, yang ada 3 titik semualah. Tapi itu semua huruf-huruf Jawi. Yang kita nak fokuskan di sini ialah huruf-huruf Al-Quran. Orang yang boleh baca Jawi, insya-Allah lah, tak ada masalah, dia boleh baca Al-Quran. Tapi orang yang tak tahu baca Jawi, dia tak tahu baca Quran tu, itu yang dia perlu belajar mengajilah. Mengaji kena huruf-huruf daripada permulaan alif sampai ya. Memang daripada awal alif sampai ya. Okey. Macam di sini awak akan nampak kenapa alif tu dieja. Alif lam fa, ba tu dieja ba alif, ta tu ta alif, sa tu sa alif, jim ya mim. Kat sini ada ejaan-ejaan dia. Kalau nampak betul-betul ada ejaan-ejaan dia. Okey. Itu sebenarnya nama-nama ejaan huruf-huruf tu sebenarnya. Kalau tahu tu satu bonus lah. Kalau tak tahu, insya-Allah lepas dah ngaji, kenali huruf-huruf ni, bila dah sampai Al-Quran, itu sangat membantulah. Kalau kaedah-kaedah macam contoh Iqra dan juga Qiraati, dan juga kaedah-kaedah yang lain yang sekarang ni saya gunakan ni, kaedah Talaki dan juga kaedah Tilawati. Tilawati lupa nak ambil pula tadi. Talaki jangan Tilawati. Dua-dua ni ada kelebihan dia, ada kebaikan dia. Kelemahan dia ialah macam saya kata, semua teknik ada dia punya baik buruk dia lah, biasa. Tapi saya ambil contoh daripada Tilawati ni sebab dia ada teknik dia tersendirilah yang istimewa, nanti saya maklumkan. Okey. Yang berminat untuk dapatkan buku-buku ni dua, anda boleh dapatkan di Muslim Media di Masjid Kasim sebenarnya. Okey. Kalau buku Talaki ni tak salah saya harga jalan $10. Kalau buku Tilawati tu satu set, awak kena beli buku satu dengan buku dua, harganya $20.
Okay, investment yang bagus lah kalau kita nak belajar mengaji daripada asas. Okay. Memang kenapa nak beli buku dua-dua ni, tak perlu sebenarnya. Salah satu dah cukup dah. Dia tengok pada mad'u lah, orang yang nak belajar tu. Guru akan tahu kemampuan murid tu. Kalau dia cepat tangkap, dia cepat kenal huruf, dia cepat faham, maka kaedah tilawati ni okey bagi dia. Jika tidak, kita akan gunakan kaedah ni. Ini kaedah talaqi. Talaqi ni dah pisah huruf-huruf dia. Dia pisahkan huruf-huruf dia. Bata. Contoh ni bata, dia pisahkan. Tapi kalau kaedah tilawati yang buat saya suka dengan teknik ni juga, sebab dia tengok tu. Okey. Dia pisahkan huruf-huruf tu padahal dia bersambung. Ni teknik dia lain sikitlah. Dia kalau kita tengok tadi, ini dia pisahkan dulu sebab Al-Quran ni dia merangkumi satu ayat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya ada berapa huruf di situ? Okey. Kalau kita kira daripada Bismillah sampai Rahmanirrahim, sebenarnya ada 19 huruf di situ. Jadi 19 huruf tu dia dah dicantumkan. Kenapa di huruf-huruf tu dicantumkan? Itu yang menyebabkan orang susah. Sebenarnya kalau kita tengok kaedah kaligrafi pun dicantumkan, tapi kita tak perasan je lah. Boleh masa contoh nama saya Fir, salah ni, Fir Daus. Memang tak nampak lah tu nama tu. Memang tak faham pun tulisan saya ni kan. Biasanya kita je Fir Daus, contohnya lah. Maka kalau nama saya dijawikan, diarabkan fa ra dal waw sin. Okey, tu tepi sangatlah. Fa ra dal waw sin. Dia kalau tak disambungkan, kalau disambungkan pun fa ra dal waw sin. Ni kebetulan lah nama saya memang tak bersambung lah. Kebetulan lah. Okey, memang tak boleh sambung. Sebab kalau betul-betul kita tengok kesif dalam tulisan English dan juga kalau kita tulis biasa ke atau kita kesif ni dalam Al-Quran, memang semua huruf-huruf dia akan bersambung. Jadi bila bersambung tu, bentuk-bentuk huruf-huruf hijaiyah tu ada orang dia tak dapat tangkap. Ada orang yang tak dapat faham. Itu yang menyebabkan dia tak faham lah. Bila dia awal macam ni, kha ba ha, kha ba ha. Bila kita satukan, dia jadi lain. Okey, kha ba ha. Okey, bila kita satukan huruf ni, dia tak jadi gini lah. Dia mesti ada baris lah. Kha ba ha. Bila satukan, maka apa jadi? Macam kha ni ekor dia hilang, bah ni penghujung dia hilang, ha insya-Allah kekal lah sebab dia di hujung. Maka bila kita sambungkan, dia jadi kha ba ha. Kha ba ha. Jadi dia sambung, dia bersambung. Jadi bila bersambung, sebenarnya dia mengecikkan lagi huruf-huruf tu lah. Dia orang kata kompres lah semua. Sebab bila kita tengok ayat, contoh ayat kursi tak payah tengok ayat kursi lah, kita tengok ayat tadi yang Ustaz baca. Contoh macam ayat ni lah, semua dia dah kompres ni. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sebenarnya dia waw, hamzah, ya, waw, ba, hamzah, dal, nun, alif, dal, alif maksura, ra, ba, ha, waw kecil, hamzah, nun, ya, mim, sin. Dia bercampur semua huruf. Jadi untuk orang yang baru nak mengaji Al-Quran, dia tak boleh terus baca Al-Quran ni lah. Dia kena ngaji dengan mengenali huruf-huruf dahulu. Iaitu beginilah. Dia perlu mengaji huruf-huruf dulu satu-satu. Tapi kalau teknik tilawati, dia tak ada satu-satu, dia terus dah
masuk terus. Dia masuk terus. Dia akan ajarkan kamu, kalaulah ba tu sendiri dia begini. Dia begini. Okey, maaf sebentar. Aduh. Okey. Kalau ba yang sendiri begini. Kalau di awal dia begini. Kalau di tengah dia begini, kalau di hujung dia begini. Dia akan tunjukkan bentuk-bentuk huruf tu. Biar di awal macam mana. Contoh kita tengok bila ba di awal. Kan? Sama macam ni. Sama. Okey. Contoh ba di tengah pula bentuk dia seperti yang di sini. Bila ba di hujung bentuk dia semula. Itu kesemuaan buku dia lah. Ada juga buku-buku lain-lain letak, tapi dia letak selepas kita kenal huruf-huruf ni lah. Jadi ini satu kelebihan dari segi buku tilawati ni lah. Dan tilawati ni dia sebab mahal sebab dia buatan Singapura. Memang dia punya Tufaha niche readers. Tufaha niche readers dia punya orang yang membuat buku ni. Okey. Jadi ini contoh-contoh yang ada dalam buku tilawati. Dan dia juga kelebihan dia sebab dia ajar makhraj huruf lah, tapi dalam English lah. Ini the point of articulation and attributes. Dia punya makhraj articulation tu maknanya tempat keluar dia, dengan attributes dia tu sifat-sifat dia, dia punya sifatul huruf. Jadi banyaklah ni saya tak sifatul huruf ni akan disentuh selepas kita dah kenal huruf-huruf ni. Kalau belum kenal huruf-huruf ni, sifat-sifat ni buat kita lagi pening sebenarnya. Sebab belum lagi kenal. Jadi ayat Quran ni nak kenal. Lepas tu kita cinta dengan dia, insya-Allah lah yang lain akan mudah untuk kita belajar. Okey. Jadi itulah kelebihan buku tilawati ni. Dia akan ajar huruf-huruf ni berpisah kan. Nampak ni berpisah. Ni ketika berpisah tapi bawah dia dah combine kan, tengok. Okey. Jadi ini teknik tilawati, teknik yang baik. Boleh digunakan jika pelajar tu mampulah. Jika tidak, kita gunakan teknik ni talaqi oleh Dr. Surul Syahbuddin. Okey, Dr. Surul Syahbuddin. Dua-dua kaedah ni saya dah pernah belajar dengan tukang buat buku dia tu. Dengan kalau penulis buku, dengan penulis buku tu dah belajar dah untuk tahu kenapa beliau buat buku tu begitu. Nak faham kenapa, supaya kita yang ngajar ni tahulah, mana tahu diorang ada sebab-sebab yang tertentu. Kenapa macam dulu tilawati dia pada asalnya dia terus masukkan mat asli pada buku satu dia tu. Lepas tu kita pun pelik kenapa dia masukkan terus mat. Padahal mat tu dia jauh lah, lama lagi patut kita belajar lah pasal mat tu. Tapi rupanya ada sebab dia tertentu. Maka kita faham, maka insya-Allah menampakkan kita lebih fahamlah kaedah-kaedah tersebut. Okey. Jadi sebelum kita move, kita patah balik huruf-huruf ni dulu. Okey, baik. Huruf-huruf hijaiyah. Okey, hari ni kita akan fokus baca beberapa huruf lah. Okey. Kita tak akan belajar semua huruf hari ni lah. Tapi untuk makluman, kita ini huruf-huruf yang berbaris. Untuk makluman, maaf sebentar. Okey, kita pergi slide ni lah, senang. Okey. Bila huruf-huruf tu tak ada baris, baris ni apa? Baris ni dalam bahasa Arab sebenarnya harakat. Tapi bila kita sebut harakat orang tak faham sangat, kita sebut baris. Baris ialah apabila huruf-huruf tu bila dia berbaris, bermaksud dia boleh dibaca. Dalam Quran ni sebenarnya banyak perkara, banyak yang ditulis tapi tidak payah dibaca. Contohnya kalau kita tengok tadi dulu tu. Contoh okey, kita tengok kalimah ni sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalimah bismillahirrahmanirrahim ni tengok ba sin dibaca. Mim dibaca. Hamzah wasal ni tidak dibaca, dia ditulis tapi tidak dibaca. Kenapa ditulis? Dia kalau tak ditulis maknanya akan beza.
Sebab dalam Quran ni banyak yang ditulis tapi sebenarnya tidak perlu dibaca. Jadi basim bis mi ni sendiri tapi dia perlu bersambungan lam di sini. Lam yang pertama bismillah. Di sini pula lain pula cerita dia. Lam ni sebenarnya perlu dibaca perlu dibaca panjang. Bismillah. La tu tapi tak ada tanda pula. Ini keistimewaan nama Allah lah. Sebab nama Allah ni kita perlu tahu yang nama Allah ni kita memang nak kena baca panjang 2 harakat. Perlu tahu. Contoh kalau kita takbir Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Nak kena panjang 2 harakat lah. Okay? Walaupun tidak ada tanda. Tidak dimaklumkan. Lepas tu ha. Baris bawah. Lepas tu hamzah wasal lagi. Tidak dibaca. Lam ni pun tidak dibaca. Terus dia lompat kepada ra. Jadi bismillahir. Tengok alif ni tak, hamzah wasal ni tak pakai, lam ni tak pakai. Lepas tu rah ni bawa baca rah. Sebab ha ni mati, ma ada alif kecil, fungsi dia sama macam alif besar, ma kena panjang. Ni pun sama. Hamzah wasal tak dibaca, lam tak dibaca, terus masuk pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi. Jadi kita boleh kira sebenarnya berapa huruf tak dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf yang tak dibaca di sini. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi Al-Fatihah, belum lagi surah-surah yang lain. Walaupun dia ditulis tapi tidak dibaca sebenarnya. Jadi baris-baris ni penting. Ni baris bawah. Ni baris sukun atau sakinah. Baris bawah lagi, baris atas, baris syiddah atau sabdu. Melayu kita kenali sebagai sabdu. Ini semua baris-baris dalam Al-Quran yang akan kita pelajari lah. Tapi hari ini tengok ada masa kita sentuh baris-baris ni semua. Kalau tidak kita kenali huruf-huruf dulu. Okey? Baik. Jadi kalau huruf-huruf ni dia tak ada baris, maka kita kena sebut nama sebenar huruf tu. Contoh macam ni kita tak boleh sebut A. Ini pun tak ada baris sebenarnya. Ini alif. Cuba alif. Jangan buka mulut besar sangat. Mulut tu buka sedikit saja. Jangan buka mulut banyak sangat. Buka sikit. Dia alif. Ali. Tapi biasa kita Melayu kita alif. Alif. Jadi kena ubah sikit lah. Nama orang pun kita sebut alif. Kita tak sebut alif pun kita sebut alif. Tu tak kisahlah nama. Tapi bila kat Quran kena sebut nama huruf tu yang sebenar. Alif itu nama huruf dia. Ba. Untuk makhrajal huruf kita tempat keluarnya insya-Allah akan diajarkan lain kali, tapi hari ni kita fokuskan untuk baca kena huruf ni dulu. Ba. Dia tak boleh ba. Ba black sheep. Ba. Okey. Ta huruf ketiga. Ta. Okey, cuba. Ta. Mulut buka sikit saja. Ta. Tak tahu, tak boleh. Tak tahu, dia lembut. Bahasa Arab ni dia lembut. Okey. Ta. Kenalah dengan orang kita ni, kita orang Melayu memang lembut belaka kan. Ta. Kemudian huruf yang Melayu tak ada. Jadi dia jadi susah. Bila huruf-huruf ini dia tidak ada dalam bahasa Melayu, dia akan jadi susah untuk kita sebut. Huruf yang keempat ni ialah huruf sa. Macam mana? Okey. Sa. Lidah kita keluarkan sikit. Jangan risau takkan tergigit lidah. Takkan tergigit lidah. Kecuali ada awak ke apa kan. Sa ni hujung lidah letak di antara dua gigi. Lepas tu kita tekan dia. Kalau kita berbual, kita akan pernah dengar orang berbual, saya suka sama Salma. Saya sa. Tu huruf sa lah tu. Huruf sa. Dia tidak ada dalam bahasa Melayu tu sebab dia susah. Untuk tak biasa untuk orang kita lah. Huruf ta pun sama sebenarnya. Untuk orang Melayu dia tidak biasa. Yang kita biasa ta.
Lidah kita, makhraj dia, kalau makhraj lidah atas ni, hujung lidah kita akan letak ke langit-langit yang kerah. Padahal makhraj dia bukan situ. Makhraj dia ada sebenarnya, hujung lidah kita sebenarnya letak di hujung gigi kacip ni dan juga kenakan gusi. Tapi kita tak biasalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya kita iyyaka na'budu, budu. Makna lidah kita tu ternaik sangat. Itu makhraj huruf lah. InsyaAllah di lain ketika lah. Jadi kita pergi patah balik. Huruf sa. Ni nama dia. Nama dia sa. Kemudian huruf yang sebelah ni jim. Orang lelaki dia suka exercise dekat jim. Kalau nak ingat senang lah. Bukan jin. Nama betul dia bukan jin Jim. GYM lah atau JIM kan suka hati awak. Yang penting jim. Makhraj dia kat tengah lidah sebenarnya Jim. Jadi bila dia berbaris, nanti kita letakkan baris, baru dia bunyi ja, ji, ju. Itu bila berbaris. Bila kita tak letakkan baris, kita perlu sebut nama betul dia. Jim. Kemudian huruf ke-6 ha. Huruf ni lembut. Dalam bahasa Melayu pun tak ada. Okey? Dalam bahasa Melayu tidak ada huruf ha. Okey? Jim banyaklah. Apa contoh-contoh? Jam. Jamu. Okey? Huruf ha Melayu tak ada contoh. Melayu. Yang contoh yang senang saya nak kasih ialah orang dalam kepedasan. Orang kau tengah pedas, tu huruf ha sebenarnya. Okey? Huruf ha. Ha ni sebab ada satu lagi ha ni. Okey? Start. Ini ke cara picit ke lain pula dia pergi ni. Okey. Ini huruf ha. Ini huruf ha. Apa beza? Dia mesti beza. Kalau sama buat apa? Ada dua huruf. Kegunaan dia tak sama. Maaf sebentar. Kegunaan huruf ni tak sama. Ha dengan ha. Okey? Macam mana nak tahu bezanya? Senang aja. Okey? Kita kalau baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ham. Kita sebut ha ke sebut ha? Kita sebut Al-Ham, lembut. Kita tak sebut Al-Ham. Kita sebut Al-Ham. Ha ni lembut. Huruf Quran memang semua lembut lah. Tapi ha ni ada sifat-sifat lembut yang ada pada dia sebab dia ni. Kau tengok betul-betul sifat ha dengan sifat ha ni dua-dua sama. Yang bezakan dia sebenarnya makhraj dia saja. Okey? Makhraj ha di bawah, paling bawah pangkal halqum. Makhraj ha di tengah-tengah halqum di sini atas. Beza atas. Sebab kalau tengok dua-dua sifat ni, semua sifat dia sama. Dua-dua sifat ha dengan ha ni sama. Yang bezakan dia ialah makhraj dia. Okey? Jadi ha ni ke dalam lagi. Ha ni lembut. Dia kena angin keluar dulu. Dua-dua pun angin keluar dulu, ha pun angin keluar dulu, tapi ha ni anginnya lebih. Biasanya kalau kita tanya orang Arab dia sihat ke tidak, anda sihat, kata alhamdulillah, dia lembut kan? Dia bukan sengaja lembut-lembut kan tu. Memang huruf ha nak kena lembut. Okey? Baik. Ni huruf selepas ni huruf yang Melayu tak ada juga, huruf kha. Sekali ulang balik. Huruf jim, huruf ha, huruf kha. Apakah persamaan tiga huruf ni? Persamaan dia, kalau saya sebut perasaan tak perasaan tu tak perasaan lah. Dia dua terbalik. Dua yang diterbalikkan. Ni kan? Terbalik kan? Nampak? Nampak? Terbalik kan? Dia dua terbalik lah. Saya panggil dia dua terbalik. Huruf jim, ha dan juga kha, yang membezakan mereka hanyalah titik. Titik tu penting. Bila dia bersambung, ekor dia semua hilang ni.
Maka yang tinggal hanya nanti titik saja. Titik yang membezakan mereka ni. Jadi kalau permulaan, bila kita kenal tengok huruf ni, titik tak ada. Huruf apa ni? Oh, ha. Titik satu ke atas, oh, kha. Titik satu kat bawah, oh, ja. Nak kena kenal titik tu letak kat mana. Penting titik-titik ni semua ni. Okay? Kalau permulaan untuk kenal huruf, kena tahu titik tu di mana lah. Okay? Sebab huruf-huruf Quran ni sebenarnya, contoh macam huruf ba tadi. Ba, ta, sa. Dia sama dengan nanti ya. Ba, ta, sa dengan ya ni sama bentuk dia bila dia bersambung. Yang membezakan mereka ialah yang membezakan mereka hanyalah titik. Okey, titik dia, titik. Ni ba titik 1, ta titik 2, sa titik 3, ya titik 2 di bawah. Okey. Jadi titik-titik ni pentinglah untuk kita kenal huruf-huruf ni. Okey. Jadi kita dah kenali huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Memang kha tu nak kena tekan begitu. Dia tak boleh ho. Tak boleh begitu. Kena kha. Sebab dia kita tak biasa, jadi kena nak biasakan lah. Contoh yang kha dalam bahasa Melayu ni sebenarnya khamis. Tapi kita tak sebut khamis, kita sebut kamis. Sebenarnya khamis khamsah. Okey? Kamis kita sebut, tapi kita sebut kamis. Kamis. Jadi hilanglah kha tu, tak ada contoh dalam bahasa Melayu untuk kita contoh kepada kha. Okey? Huruf yang selepasnya ialah huruf dal. Dal. Cara nak ingat senang. Kita kalau makan nasi biryani, ayam ke daging ke, dia macam ada kuah dia, nama dia dalcha. Dal tu dal. Nak ingat ni huruf dal ni. Ini nama sebenar dia. Kalau kita tahu satu kelebihan lah. Okey? Dal. Okey? Dal. Nanti bila dia berbaris, sebenarnya huruf da. Da. Okey? Huruf dal nama sebenarnya. Kemudian huruf zal. Dia sama macam huruf sa, lidah nak kena keluarkan sikit. Zal. Zal. Okey, dal, zal. Dal, hujung lidah sebenarnya letak sama macam huruf ta, hujung lidah letak di lidah kamu, imagine lidah kena letak di antara gigi dan juga gusi kamu. Tu huruf ta, ni huruf dal, dal. Lidah tu kena letak situ. Okey. Huruf zal, kalau sini agaknya kena letak di antara dua gigi ni lah. Zal. Zal. Dia sama dengan sa. Sa. Zal. Okey. Huruf ra, seterusnya huruf ra. Okey. Ra. Tak boleh sebut ra. Tak boleh kita sebut ra. Bila kita dah pandai ngaji satu hari nanti, bolehlah sebut ra. Tapi sekarang ni sebut ra. Bila kita dah pandai ngaji, kalau kita dah ambil qiraat, bolehlah kita baca wa fil akhirah. Itu qiraat lah, qiraat Warash An-Nafi'. Tapi kalau kita tak ambil qiraat tersebut, kita kena sebut huruf ni dengan ra. Cara nak ingat senang aja. Lion, ra. Ra. Okey. Jadi murid saya kalau dia sebut nak ingat pun, kita suruh dia baca basmalah lah. Bismillahir. Kita tak pernah dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra. Kita tak baca Alhamdulillahirabbil, kita baca Alhamdulillahirra. Jadi ra ni memang sentiasa tebal. Perlu dibaca tebal bila dia berbaris atas, dan nama betul dia pun ra lah, kena tebal kan lah. Dia ada masa baca tipis, tapi bila dia berbaris bawah lah. Tapi tu banyak. Ra ni antara huruf-huruf yang cerewet, huruf-huruf yang susah. Ra adalah huruf yang paling banyak sifat. Dia ada 7 sifat. 7 sifat istimewa dia. Okey. Huruf seterusnya, huruf ni huruf istimewa. Huruf zai. Huruf zai. Zai.
Macam nak ingat, senanglah. Penyanyi pelakon dulu, Zaitun. Kau penyanyi dulu, Zaitun Sami'un, Zai, Ro, Zai. Zai ni 3 nama sebenarnya. Nama betul dia ada Za pun nama betul dia juga, Za. Macam mana nak sebut, bezakan antara huruf Zal dengan huruf Zai? Okey, huruf Za, huruf Zai. Apa perbezaan dia? Okey. Perbezaan yang ketara, nak senang awak ingat, huruf Zai ni huruf yang antara paling sedikit di dalam Al-Quranul Karim. The top 5 list word, list letters in the Quran lah. Huruf yang paling sedikit dalam Quran. Okey. Huruf yang paling tak banyak lah. Kalau kita perasan, kita baca ayat Quran satu muka surat tu, kadang-kadang satu muka surat tu huruf Zai ni satu pun tak ada. Contoh dalam surah Al-Fatihah kita, huruf Zai tak ada. Huruf Zal ada. Huruf Zal ada. Okey. Dekat mana huruf Zal ni? Satu je. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tak baca siratal ladzi. Tu huruf Zai. Tak boleh baca gitu. Kena lembut. Siratal ladzi. Huruf Zai tak banyak. Huruf Zai ni pun makhraj dia payah sikit. Okey, perbezaan dia senang. Huruf Zal, hujung lidah mesti keluarkan sikit. Zal. Tapi huruf Zai, hujung lidah kita, tadi Ustaz Asyik kata letak di atas kan? Sekarang jangan letak di atas, letak di bawah. Letak, kalau gini lidah kita, hujung lidah kita letak ke gigi bawah, kenakan gusi. Zai. Cuba letak dulu. Bunyi dululah, memang Zai. Kalau dari atas bunyinya Za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zai ni makhraj dia di situ. Okey? Zai, sin dengan sad. Semua hujung lidah. Hujung lidah ni imagine lidah, bukan hujung tangan. Hujung lidah letak di antara gusi dan juga gigi. Zai. Okey? Jadi zal di sini zal. Tapi Zai. Tu perbezaan dia. Jadi bila awak baca siratal ladzi, lidah tak keluar, maka dia pergi ke makhraj huruf Zai. Salah. Salah. Kena betulkan lah. Yang perasan tu kena betulkan lah. Yang tak perasan tu, bila kita ngaji dengan guru kita, guru akan teguh. Sebab kena bezakan huruf-huruf ni, supaya tidak jadi kesalahan besar dalam baca Al-Quran. Okey. Jadi macam Ustaz maksudkan tadi, huruf Zai ni macam mana nak bezakan? Senangnya perbezaan dia, iaitu huruf Zai ni tak banyak dalam Quran. Ada, tapi word dia tak, letter dia tak banyak lah. Tak sebanyak huruf Zal. Okey? Tak sebanyak huruf Zal. Dan apa lagi kelebihan huruf Zai ni, kalau kita perasan lah, huruf Zai ni dia apa namanya, bila nak sebut tu dia jadi payah. Huruf Zai ni nak sebut tu jadi payah. Huruf Zal tidak. Huruf Zal ni lembut. Okey? Huruf Zal ni lebih lembut daripada huruf Zai. Huruf Zai ni ada sifat-sifat kuat pada huruf-huruf dia ni. Jadi dal, zal, ro. Mulut jangan moncong, jangan ro, jangan moncong, ro, zai. Zai. Tu nama pertamanya. Nama keduanya za. Dah ada 3 nama sebenarnya huruf Zai ni. Nama ketiganya za. Tapi tak kisah. Yang lebih masyhur huruf Zai. Okey. Baik, selepas tu kita kenali pula huruf ni. Kalau lupa, nama ni memang sah. Ni dalam bahasa Melayu memang banyaklah. Tapi nama betul dia bukan sah. Nama betul dia dosa. In English, sin. Angin keluarkan dulu.
Mana? Dia sama macam zai. Hujung lidah letak di gigi bawah. Antara gusi dan juga gigi bawah. Senanglah kalau kita baca surah An-Nas kan, semua hafal surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lidah akan pergi sana. Kalau lidah pergi atas, qul a'udzu birabbin nas. Atau lidah kalau qul a'udzu birabbin nas. Dia bunyi lain lah. Salah parking lidah, dia akan pergi ke huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf yang salah. Okey. Huruf sin, huruf lembut. Sebab kita kalau beri salam, Assalamualaikum. Kalau itu yang ini yang sempurna, dengan Assalamualaikum. Assalam, nama Allah antaranya Assalam. Okey. Agama kita pun Islam. Okey. Baik. Lepas huruf sin, kita kenali pula huruf ni. Huruf yang bertiga titik. Dalam Al-Quran hanya 2 huruf saja yang ada 3 titik. 2 huruf saja yang ada 3 titik. Okey. Huruf sa dan huruf sya. 2 huruf saja yang ada 3 titik. Okey. Tapi kalau kita belajar Jawi, huruf pe, nye akan ada 3 titik juga. Tu kalau kita belajar Jawi lah. Nya, bukunya. Nya ni 3 titik. Pe pun 3 titik. Berapa. Okey. Ini kaedah-kaedah kalau kita ada surat khabar Jawi ke apa ke, kita nampak di situlah. Tapi kalau atau kita lama kita tak kuning. Tapi dalam Quran ni 2 saja yang ada 3 titik, ada 2 huruf saja. 3 dots got 2 letters. Dua perkataan. Iaitu huruf tha dengan sha. Nama betul dia tha dengan shin. Kita punya kaki belakang dia tu. Kan? Belakang kita, kaki kita belakang tu shin. Samalah. Bila kita bariskan dia baru sya dari atas. Syarifah. Syahirah. Okey. Ini gunakan huruf shin, sya. Okey. Kemudian huruf sad. Sin, shin, sad. Jangan moncong, jangan sod, jangan moncong. Sad. Okey. Ini nama huruf dia. Baris dia senang. Solat. Okey. Sin, shin, sad. Okey. Jadi masa dah kira nak sebentar je, dah 1 jam nak bertayang ni. Jadi ustaz rasa kita habiskan dalam 9.45 atau jam 10 nanti kita tengok keadaan. Okey, mungkin ada yang nak rehat dulu ke atau kita teruskan? Kita teruskan saja. Okey, baik. Huruf sad, cara nak ingat senang je ustaz nak kasih ingat ni, senang je huruf sad ni. Huruf sad ni nak ingatkan ni English untuk pedang. Sword. Kita biasa sword lah. Tapi kalau sebutan betulnya sword. I have a sword. Sword. Tapi kalau ni nama sword, kalau kan sword. Okey. Tapi biasanya orang tahulah ni sword. Sword ni orang apa? Dot. Kita suka buat main sword dot ni. Sword. Dot. Ni huruf dot. Huruf dot. Sama macam sword, cuma dia ada titik 1. Dot. Sebab dia 1 dot tu, nak senangkan ingat dot. Untuk makluman, huruf-huruf sad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf. Ni memang semua huruf-huruf yang biasanya kita akan ada masalah bila nak sebutnya. Sebab huruf-huruf ni tidak ada dalam bahasa Melayu. Sad ni paling solat je lah. Dah solat belum? Dah solat. Solat tu.
Tapi selain pada tu huruf sa ni tak ada dalam bahasa Melayu. Da pun tak ada. Dot ni pun tak ada dalam bahasa Melayu. Ta pun kita sebut taatlah kepada pemerintah, taatlah kepada ibu dan ayah, taatlah kepada Allah dan juga pada Rasulullah. Kita tak sebut taat, dia bahasa Arab taat sebenarnya, tapi kita dalam Melayu taat. Ta dia ta sebenarnya ta. Jadi biasanya kalau nak ingatkan ta ni, biasanya ta nak ingatkan orang kita gunakan dia superhero Marvel tu, yang pegang ketuk besi tu. Ta samalah ni. Kalau terbalikkan ta ni, terbalikkan dia kan macam hammer, macam ketuk besi. Jadi senang tu awak ingat ta. Okey, sod, dod, to. Jangan muncul yang to, ta. Kemudian huruf dha. Okey, huruf-huruf ni ambil masa. Huruf sod, dot, to, za ni semua huruf-huruf yang ambil masa untuk kita belajar. Jadi hari ni kita cuma nak kenal nama huruf-huruf ni, sebab lepas kelas ni kita tak akan kenal lagi huruf-huruf ni nama sebenarnya ni. Kita akan fokus pada baris. Okey. Huruf selepas ni adalah huruf ain. Sini ain. Dengan ain. Ain. Ni nama dia. Ain. Kemudian huruf ghain. Okey, kita ulang balik. Sad. Cuba. Sad. Dad. To. Dha. Ain. Ghain. Kita biasanya ghain ni kita sebut rin atau rain. Dia kalau budak-budak bolehlah kita ajar rin untuk mudahkannya. What come out from the sky, rain. Rain, turut rain, ni urut rain. Tapi sebenarnya nak sebut dia sebenarnya ghain. Dia mesti ke arah O. Dia sedara dengan ni sebenarnya, dengan kha. Kha dengan ra ni sedara. Kha dengan ra. Makhraj dia sama. Dia tak boleh tunjuk mulut sebab dia bukan makhraj mulut, dia makhraj tekak. Tekak kita ni ada 6 huruf. Paling bawah ha dengan hamzah, tengah ha dengan ain, atas sekali kha dengan ghain. Tu belajar makhraj lah. Tapi ni maklumkan sajalah, dua-dua ni sama. Kha, gha. Huruf kha susah sikit. Huruf gha nak susah pun tak boleh kata susah, sebab ra ni penting. Sebab dalam Al-Fatihah ada 2 huruf ghain. Tak boleh lari. Huruf kha sama macam huruf tha. Dia tidak ada dalam, tak ada, sama macam huruf zai. Huruf tha, huruf kha tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita tak kenal dia sangatlah. Tapi huruf gha ini tak boleh lari. Sebab dalam Fatihah ada 2. Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghai. Dengan roi. Kalau roi dia pergi huruf ra. Huruf ra yang ni. Bukan ra. Okey. Dia ghai. Ghairil maghdu. Bukan ghairil maghdu. Contoh, tadi kita solat isyak. Sebelum isyak kita solat maghrib. Itu sebutan betulnya lah. Tapi bila kita dah melajukan jadi maghrib. Dia maghrib. Dia huruf tebah sebenarnya, huruf rin ni.
Jadi orang ni nak kena belajar sebutan huruf dia betul-betul. Sebab kalau tak nanti susah awak nak ngaji. Sebab Al-Fatihah tu paling penting. Okay? Baik. Huruf Ain, Ghain. Kemudian kita masuk pula. Huruf Fa ni huruf ringan lah. Huruf yang paling ringan. Huruf yang paling mudah. Huruf Fa. Makhraj dia senang lah. Fa. Gigi gunting. Rabbit teeth ni letak kat bibir. Letak kat dua bibir orang. Let's kan? Fa. Fa. F. Fa. Fa. Al-Fatihah. Fa. Huruf Fa ni huruf termudah dalam Quran. Tapi tak ada dalam surah Al-Fatihah. Walaupun nama dia surah Al-Fatihah. Huruf Fa tak ada dalam surah Al-Fatihah. Okay? Huruf Fa ni dia nak kena angin tu. Angin dia memang kena lebih. Fa. Fa. Kalau English banyak lah. Once upon a time ada queen ni tinggal fa away. Fa tu fa lah tu. Fa. 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 Huruf Fa ni makhraj dia mudah. Hujung gigi letak di bibir. Fa. Fa. Kalau kita terlebih, dia akan pergi ke pi. Pa. Pa. Kalau kita terkurang, dia akan pergi ke v. Va. Va. Jadi dia sederhana. Fa. Kalau terlebih Al-Fatihah, Alfa, Alfa. Tu makna ujung gigi tu dah cover banyaknya ni lah. Banyak Nabi bibir. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau dia terlebih sangat, Rabbana atina fid dunya. Fid dia pergi ke pa. Atau kena pergi ke va kalau dia kurang sangat. Va. Nak Al-Fatihah tak ada orang bunyi gitulah. Tapi nak maklumkan huruf Fa ni huruf ringan. Tapi ringan-ringan dia boleh menyebabkan kita pergi salah huruf. Okey. Baik, seterusnya ni Qaf. Qaf. Huruf Qaf ni senang nak ingat lah. Kita kaitkan dengan minuman yang kita suka minum dekat kedai. Coffee bean. Coffee. Coffee. Qaf. Makhraj dia sebenarnya pangkal lidah. Lidah kita terbagi pada 3. Hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Di awal tu makhraj dia sebenarnya pangkal lidah kena sentuh langit yang lembut. Qaf. Qaf. Tapi nak kena hati-hati huruf Qaf ni. Al-Qaf ni ada dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tak hati-hati, dia akan pergi ke huruf Kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tak nak gitulah. Tak nak pergi ke huruf Qaf. Tak nak pergi ke huruf Kaf. Dia huruf Qaf. Qaf. Ingat dia coffee atau keranda lah. Coffin. Qaf. Okay. Setelah huruf Qaf, huruf Kaf. Kaf. Sebut. Kaf. Kaf ni contoh handcuff lah. Kita nak kena gari tu handcuff. Kaf. Atau anak lembu. Kaf. Kaf. Tapi dia lembut lagi lah. Kaf. Huruf Kaf ni huruf lembut. Kalau kita baca Al-Kafirun, kul bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafir. Dia kata tak sebut kafirun. Kafir. Lembut. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak iyyaka na'budu wa iyyaka. Ka tak. Ka. Dia huruf kaf ni huruf lembut sebenarnya. Qaf. Kaf. Selepas huruf Qaf dengan huruf Kaf, kita pindah ke huruf-huruf yang mudah. Lam. Huruf Lam ni, tiap-tiap surah ni memang ada huruf Lam ni, huruf penting lah. Lam. Ni nama dia. Lam.
Lam. Boleh orang putih lamsam lah. Lam LUMP tu kan. Lam. Okey. Lam. Lam. Okey. Selepas huruf qaf ni sebenarnya huruf yang mudah sebenarnya. Qaf, kaf, lam. Kemudian huruf mim. 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 Istimewa sikit dia adik-beradik dengan huruf jim. Bila sebut huruf dia berbaris bawah. Jim, mim. Okey, hujung pun sama. Jim, JIM, mim, MIM. Jim, mim. Dia sama juga dengan sin lah. Okey. Okey, sini ada soalan. Boleh tak ustaz tunjukkan makhraj huruf sad, dad, ta, za menggunakan gigi dental tadi? Nak tunjukkan huruf sad, dad, ta, za. Sebab dia huruf susah, sebab ustaz tak nak fokus sangat dulu lah. Tapi sebab ada yang bertanya ni, kita raikan lah. Huruf, bukan masuk ustaz huruf susah tu susah nak baca. Quran ni mudah. Sebab kenapa dia susah? Sebab dia tak ada dalam percakapan kita seharian. Jadi huruf-huruf ni jarang jumpa lah. Bukan ni je, ada huruf-huruf lain. Sa pun tak ada juga kan. Zai pun tak ada juga. Tapi huruf-huruf ni lagi ketara lah. Huruf sad, dad, ta dengan za ni Okey. Huruf sad. Sad. Hujung lidah. Hujung lidah. Sama macam zai dengan sin tadi. Kena hujung lidah letak di gigi bawah. Gigi bawah kenakan ke gusi. Kul a'udzu birabbin nas. Okey. Lepas tu surah Fatihah ada lah ni mati sad ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Lidah tu akan pergi bawah. Tapi tak habis itu. Lidah kau pergi bawah, huruf sin pun lidah pergi bawah. Pangkal lidah tu nak kena naik. Macam mana nak tunjuk kat gini pun tak tahu. Hujung lidah tu dah pergi bawah, pangkal lidah tu nak kena sentuh langit-langit lembek dan langit keras. Tu susah. Nas. Ada sebenarnya dia punya slide, tapi senangkan awak kita tunjukkanlah. Sebenarnya nak ajar hari lain, tapi kita raikan mana dia huruf sad. Dan huruf sad tak ada pula. Baik. Tak. Huruf sad. Tu. Huruf sad, hujung lidah dia akan pergi ke bawah, tapi tengah lidah dengan pangkal lidah dia akan naik atas. Macam huruf sin, tengok huruf sin ni Huruf sin, hujung lidah ke bawah, tapi pangkal lidah dia tak gerak. Kul a'udzu birabbin nas. Stay gitu saja. Tapi kalau ihdinas, hujung lidah tu kita tengok darjah kat sini lah. Sebenarnya bila nak belajar tajwid, ustaz akan ajar gunakan ini sebenarnya. Jangan risau, apa yang ustaz tunjukkan ni ustaz akan share dalam komen dalam live ni. Okey, nanti lepas habis ni ustaz akan masukkan dalam komen-komen ni insya-Allah kalau saya ingat Huruf sad, dot. Huruf dot ni lain Makhraj dot ni dia. Makhraj dot ni makhraj yang paling payah. Okey. Makhraj yang paling payah nak disebut. Okey. Huruf yang paling payah dalam Quran makhrajnya ialah huruf dot. Huruf dot ni bukan dia susah pasal kita tak biasa sebut je. Dia susah sebab dia melibatkan banyak pergerakan dalam mulut tanpa kita sedar. Pertama, lidah. Dia adalah huruf lidah. Kedua, lidah tu dia perlu kena kepada gigi kiri dan kanan kita yang di atas. Dia kena. Imagine ni lidah. Perlu tepi lidah mesti kena pada gigi atas ni. Mesti kena. Tepi, dua-dua tepi lidah. Tengok kalau lidah awak ni
sharp apa nama dia? Kalau lidah awak ni tipis, dia susah lah. Kalau lidah awak lebar, kalau lebar dia senang. Lebar dia senang. Kalau tipis dia ada cara yang lain lah nak sebut huruf dot ni. Tapi kita ambil yang umum punya kalau yang lidah yang tipis, maknanya lidah dia tak lebar. Telefon ustaz ke atau mesej ustaz, nanti ustaz ajar dia macam mana teknik lain lah. Tapi ni ustaz kalau nak ajar kat sini teknik yang umum lah. Jadi hujung lidah, bukan hujung lidah, lidah tu mesti dinaikkan ke langit-langit. Langit-langit, dan tepi lidah mesti kena pada kedua-dua gigi. Do. Kenapa kau lihat bila sebut huruf ni dia akan menyebabkan pipi kita do. Ada angin. Sebab bila kita sebut huruf dot, pangkal lidah kita kan dah naik. Bila dah naik, dia akan menyebabkan angin tak boleh keluar. Bila angin tak boleh keluar, dia akan cuba keluar juga dengan cara-cara yang tersendirilah, yang mulut kita tahulah. Jadi for this case, huruf dot tu dia akan pergi ke kiri dan kanan angin dia. Do. Dalam huruf dot ni ada dalam Fatihah, kita tak boleh lari. Ghairil maghdubi alaihim walad. Okey. Dia ada angin. Kalau perasan pun, kalau kita tengok huruf dot tu, kan dia ada lubang tu nak tunjukkan ada angin dalam tu. Itu kalau apa yang guru saya ajar dululah. Kenapa huruf sod, dot, to, zo ni, kenapa dia berbentuk ada macam bulat, macam bulatan tu kan? Sebab dia sebenarnya adalah huruf-huruf yang angin yang ada dalam dia. Huruf dot, semua lidah nak kena naik atas, dan apabila lidah dah naik atas, angin tak boleh keluar, dia akan keluar di kiri kanan kita. Itu biasa. Ada orang macam ustaz kata dia payah, lidah dia tipis ke apa ke, dia perlu pergi ke kanan atau ke kiri. Tapi biasanya orang Asian ni dia pergi ke kanan lah. Walau jadi angin tu akan pergi ke sini lah. Walau ada angin sebenarnya lah. Tapi yang risau kalau tak ada angin, sebab tak biasa je. Kalau betul-betul buat memang ada angin lah. Kita pelan-pelan lah. Huruf dot ni memang payah sikit. Jika payah, nanti minggu depan ke atau lain masa ustaz akan ulang balik supaya insyaAllah kita dapat sebut huruf dot dengan sempurna. Memang huruf dot antara alif sampai ya, 29 huruf hijaiyah memang dia paling payah. Dia paling makhraj yang paling susah lah. Sebab dia huruf dot ni dia perlukan semua lidah kita naik dan kena gigi pula tu, dan bila kita sebut tu angin nak keluar susah. Do Melayu pun tak ada huruf ni. Okey. Kemudian dia tanya makhraj huruf ta. Sebentar Kalau huruf ta, dia opposite of huruf za lah. Okey. Huruf za, bukan opposite huruf za, huruf sad. Opposite huruf sad. Kalau sad, lidah pergi ke bawah. Kalau ta, lidah pergi ke atas. Hujung lidah sentuhkan gigi dan juga gusi atas. Lepas tu pangkal lidah sama macam huruf sad, kena naik. Ta. Kalau perasan pipi ustaz kembang balik sebab angin tak boleh keluar. Ta. Dalam Fatihah memang ada lah. Siratal ladzi. Siratal. Okey. Jadi huruf ta, jangan tipiskan jadi tal, siratal. Dan jangan moncong siratul, tul, tak, ta, tol. Okey. Huruf ta makhraj di situ, dan yang permintaan akhir tu huruf za. Huruf za sinilah. Okey. Huruf za pangkal lidah sama naik. Jadi kalau kita perasan tadi, huruf dot, huruf sad, huruf ta, huruf za, pangkal lidah dia akan naik. Pangkal lidah awak akan naik ke langit-langit lembut dan juga langit-langit keras. Kemudian hujung lidah tu yang membuatkan dia lain. Okey. Kalau huruf sad, hujung lidah pergi bawah. As. Kalau huruf ta, hujung lidah pergi atas. As. Kalau huruf dot, tepi lidah, dia makhraj tepi lidah. Tepi lidah kenakan gigi. Do. Al.
Tapi kalau huruf za, hujung lidah, pangkal lidah, tengah lidah macam biasa naik atas. Hujung lidah keluar macam huruf sa dengan za. 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 Okay? Sebenarnya za ni banyak kita biasa sebut, tapi kita tak ni kita sebut zalim. Sebenarnya zalim, huruf za sebenarnya. Tapi Melayu sebut pada za, zalim ada ni. Ni zalim zalim. Ni za, dia za sebenarnya. Dia za, zalim, zalimin. Okey. Huruf za ni pun Melayu kita jarang sebut, jadi dia susah sikit. Jadi dia sedara sebenarnya ni huruf sa dengan za, ta dengan ta, tapi ni insya-Allah di lain ketika lah. Okey, makhraj ni sebab dia ada yang bertanya, kita kongsi. Maaf kalau yang pening kepala ni asal pula pergi lompat bab makhraj. Okey. Kita continue. Lepas huruf mim, kita belajar pula huruf nun. Sebut nun. Nun. Kalau perasan, huruf nun ni salah satu huruf yang nama sebenarnya yang bentuk dia waw. Nun. Ejaan betul dia nun waw nun. Kat buku ni ada dok. Tu. Ejaan betul dia nun waw nun. Mim dengan jim sama. Mim ya mim dengan jim. Jim ya mim. Mim ya mim. Dengan satu lagi yang ada ya tu sin, huruf sin lah, tapi sin ya nun. Shin pun sama juga. Tapi yang ada huruf waw ni huruf nun saja. Dia tak ada nan. Dia bukan roti nan dengan ni huruf nan bukan. Ni huruf nin bukan. Nama betul dia nun. Macam nak ingat senang jelah. Afternoon, nun. Okey. Bagi atas dia na lah. Okey. Na, ma, na ni huruf mim dengan nun ni banyak lah dalam Quran. Mim dengan nun ni kalau kita perasan penghujung-penghujung ayat-ayat Quran pun semua mim atau nun. Tengok surah Yasin lah. Yasin wal Quranil Hakim. Dia mim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nun. Ala siratim mustaqim. Dia mim balik. Dia nun mim sama dengan surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pergi nun. Tengoklah tu maksud dia lah. Okey, ustaz tak nak jelaskan sangat. Okey, kita move on kepada huruf waw. Ni antara huruf yang orang putih suka cakap lah. Dia boleh tengok cantik ke apa ke. Wow. Tu huruf waw lah tu. Wow. Kalau Melayu waw, contoh supaya senang inilah layang-layang. Waw bulan. Okey. Waw. Dia bukan waw sebenarnya. Dia wow. Dia kena memang moncong. Wow. Kalau bagi atas bawah wi, depan u. Wawi u. Tu contoh dia lah. Tapi nama betul dia wow. Bukan wow. Wow. Okey. Tadi ustaz dah terangkan huruf selepas dia, huruf ha. Ini huruf hamzah. Satu-satunya huruf dalam Quran yang dua suku kata. Hamzah. Kenapa dia nama begitu? Panjang cerita dia. Hamzah ni sangat penting. Nak kena jaga hamzah ni. Huruf hamzah ni antara huruf-huruf yang awak perlu jaga ketika membacanya Al-Quran. Tak kisah surah apa. Semua surah ada hamzah ni, dia melibatkan banyak benda. Hamzah ni Hamzah ni kira huruf yang payah nak dibaca. Bila kita baca Quran tu hamzah ni susah nak jaga. Susah kita nak jaga. Dan kerana hamzah lah ni berlaku banyak mat. Siapa yang belajar tajwid, kerana dia lah ada mat jaiz, mat wajib, mat sila. Banyaklah sebab-sebab yang kerana hamzah ni, mat ni, mat badal pun dia juga. Semualah banyak mat kerana hamzah. Kebanyakan mat kerana hamzah, dan banyak kita jumpa dalam Quran. Hamzah ni sangat dijaga. Hamzah ni kalau kita perasan ni ustaz kasih clue sikit lah.
Kalau kita perasan tiap-tiap kali nak sebut huruf hamzah, huruf sebelum dia nak kena jaga, kena panjang. Contohnya, ya ayyuhalladzi. Ya tu panjang tu bukan suka-suka dia panjang. Dia panjang tu sebab dia jumpa hamzah. Imagine kalau ya tu pendek. Ya ayyuhalladzi. Yai. Hamzah tu tak clear. Jadi ya tu dipanjangkan kerana nak sebut hamzah tu dengan betul. Wal malaikah. Tu. Kenapa lah tu panjang sebab nak sebut tu. Kalau kita pendekkan lah tu, wa malaikah. Dah salah. Okey. Bani Israil. Dia panjang tu, sebab nak jumpa hamzah. Bani Israil. Panjang kan? Dia panjang sebab dia jumpa hamzah. Kalau kita dah panjang tu, tetap kita tak sebut hamzah dengan betul. Bani Israil. Betul lah tu. Salah lah, nak kena marah lah tu. Kena marah tu sebab dia dah panjangkan, penat panjang, hamzah tu tak ada jaga. Okey. Jadi huruf hamzah ni huruf yang susah. Dia bukan susah nak disebut, dia susah nak kita jaga kefasihan dia, sebutan dia. Dan huruf yang terakhir yang seperti kita ketahui, yang inilah huruf terakhir ni, huruf ya. Huruf ya. Ya ni 2 titik di bawah. Tapi ada kalanya dia tidak bertitik. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat ya ni, ada kalanya dia bertitik, ada kalanya tidak bertitik. Dia bertitik ada sebab, dia tidak bertitik pun ada sebab. Kalau ustaz nak kabarkan panjang cerita, kita belajar di lain ketika. Jadi kita ulangkan balik bacaan huruf-huruf supaya kita dapat baca kenal lagi baik. Alif, ba, ta. Sama-sama. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam alif, hamzah, ya. Okey. Kalau kita kira betul-betul di sini, dia ada 30 huruf. 30 huruf. Kalau tengok di sini, ustaz taruh ada 29 huruf. Dia ada 30 huruf sebab dia masukkan dengan anak alif. Kat sini ustaz letak 29 huruf. Tapi bila awak kira di sini, dia cuma ada 28 saja. 29 tu yang masyhur. Ustaz letak kat sini cuma 28 huruf sebab hamzah ni ada 2. Ada alif dan juga ada hamzah. Tapi tak apa, kita akan pelajari di lain ketika. Okey. Jadi sebelum Ustaz akhiri lagi, dah 9.54, kita akhiri lagi 5 minit. Kita akan akhirkan kelas kita hari ni 5 minit. Ustaz cuba sebab ni hari pertama sebenarnya nak buat ringkas, tapi tak pelik pula dia jadi panjang. Tapi mudah-mudahan semua dapat bertahan lah kat rumah tu. Jadi huruf hamzah ni sampai huruf ya ni, dia perlu berbaris. Sebelum Ustaz akhiri, kita kenali dulu baris-baris dalam Al-Quran. Okey. Apa tu baris-baris? Tak kisahlah apa-apa huruf nak letak. Di sini Ustaz kasih contoh huruf ba. Huruf ba. Okey. Baris atas, ini sebutan orang Melayu kita, atas. Okey. Nama betul dia Fathah. Fathah.
Baris bawah. Bawah, kita biasa sebut bawah. Maka bahasa Arab dia kasra. Kasra. Dan akhir sekali baris depan. Kita sebut depan. Jangan tanya ustaz kenapa tak ada baris belakang atas bawah, depan, belakang tak ada Depan dia kena leh sebagai dhamma. Dhamma. Okey. Dah ada cerita dia. Baris atas ni, baris atas ni pada asalnya sebenarnya huruf alif. Baris atas ni sinonim dengan alif. Bata saja, sebab dia bunyi ke arah A. Jadi alif ni kan gini. Maka bacaan dia, arrow dia begini. Mulut nak sentiasa a, ba, ta, sa, ja. Itu baris atas. Mulut nak kena kau kena gigi tak nampak. Bibir kita lah. Nak kena bokok. Bawah kas. Sebut kas. 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 Dia akan menyebabkan kita senyum. Baris bawah nak senyum. Kalau kita perasan surah Fatihah, hujung dia semua baris bawah nak suruh kita senyum. Bismillah. Tapi jangan senyum banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dia senyum lah. Baris bawah ni sebenarnya pada asalnya ialah huruf ya. Jadi ya, bentuk dia biasa ya ni baris bawah. Jadi dia kena, bibir kita nak kena arahkan ke keluar. B, T, C, G, H, T, Z. Nak kena expand ke mulut kita. Kalau dhammah ni dhammah, dia mulut depan. Bibir nak kena depan. Agaknya sebab baris depan agaknya, sebab bibir agaknya nak kena depan. Baris atas bawah depan ni, kita kalau ikut sejarah dia sebenarnya kita dah belajar daripada kaedah cara India iaitu atas bawah depan jadi baris depan semua bibir nak kena depan. U, bu, tu, su, ju, hu, zu. Nak kena bibir nak kena ke depan. Okey. Jadi kenapa nak kena tahu bahasa Melayu dan juga bahasa Arab? Atas fathah, bawah kasra, depan dhammah. Sebab penting kerana yang nak belajar Quran ni tak semestinya orang-orang yang Melayu, bukan orang berbahasa Melayu. Mungkin yang belajar orang yang berbahasa Cina, orang yang berbangsa India, yang dia tak faham atas bawah depan ni. Jadi atas bawah depan ni kita tak boleh direct translation. Kita tak boleh ba on top. Kita tak boleh direct atas tu tak kata ba on top, ba below, ba in front, bu. Tak boleh. Kita kena gunakan kaedah bahasa Arab yang asalnya, iaitu ba fathah, ba kasra, ba dhamma. Okey? Betul-betul ba maftuha, ba maksura, ba mudhamma. Jadi kita tak biasa dengan ini, tapi kena tahulah. Sebab in the end, kalau nanti baris mati awak akan susah. Kalau awak tetap nak ajar atau nak ajar teman kamu dalam bahasa English, tapi kita tak tahu atas bawah depan tu, kita direct translation on top, below, in front. Bila mati tu die, nanti susah. Bawah mati di atas, bawah die on top. Nanti jadi salah lah penggunaannya. Jadi ni baris-baris dalam Al-Quran yang perlu kita tahulah. Ba, bi, bu atau baris fathah, kasrah dengan dhamma. Ini baris asas dalam Al-Quran. Baris ni kena jaga, baru kita boleh belajar baris-baris yang lain. Baris-baris yang awak akan jumpa selepas ni ialah baris sukun ini dan juga baris syiddah. Ini nama Arab dia lah. Sukun, syiddah. Kalau Melayu, baris mati dan juga baris sabdu. Okey. Bila dah tahu atas, bawah dan depan, nanti tanwin pun automatik lah, ini akan tahu pelan-pelan.
Lepas tu dah tahu baris mati dan depan, kita dah boleh baca Quran. Tetapi tak lancar sebab setakat mengetahui asas saja, nak kena lanjut pada tu, iaitu nak kena belajar tajwid. Tapi kalau dah kenal baris atas bawah depan dan juga baris mati dan juga baris sabdu, insya-Allah dengan kesungguhan akan memudahkan juga kita untuk belajar. Ni asas. Kalau kita tahu yang asas ni, insya-Allah dia akan jadi mudah untuk kita pelajari yang lain-lain. Jika kita tak fokus yang asas ni, kita nak pelajari yang lain-lain, dia akan jadi payah sikit. Okey. Baik, dah jam 10. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas semua yang ikuti. Jika ada maklum balas kata kalau terlalu panjang ke atau benda yang tak jelas, bolehlah berikan komen anda di bawah ni. Dan di situ ada tertera bank akaun Masjid At-Taqwa. Jika ada yang berminat untuk menderma untuk masjid ni, sebab masjid masih berjalan seperti biasa, kecuali tidak dapat salat berjemaah dan juga aktiviti ini tidak diadakan, tapi benda-benda lain masih beroperasi. Jadi jika ada sumbangan yang boleh diberikan, sila transfer ke bank transfer yang dimaklumkan tertera di live ini. Jadi insya-Allah murah rezeki, panjang umur, kita akan jumpa lagi. Yang baik itu semua dari Allah SWT, yang tak baik itu dari kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf. Dan jika ada segala pertanyaan atau segala maklum balas, boleh diberikan di komen di bawah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa akhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatikanlah diri kami, rahmatikanlah usia kami. Jadikanlah ya Allah kami semuanya ahli Quran, pencinta Quran, dan mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat dalam Quran ya Allah. Jadikan setiap huruf, setiap kalimah, setiap apa yang dibaca sebagai penembus dosa-dosa kami dan dosa ibu ayah kami, datuk nenek kami dan juga orang-orang kami sayangi dan kami cintai. Dan juga jadikan apa yang kami baca ini sebagai syifa, sebagai kesembuhan bagi penyakit-penyakit kami, penyakit yang kami tahu dan juga penyakit tidak kami ketahui, dan juga penyakit-penyakit orang-orang yang kami sayangi dan sedang sakit. Kau beri kami kesebaik, kesembuhan, kekuatan dan kesabaran bagi keluarganya. Berat mata kami memandang, berat lagi yang memikul kesakitan itu, maka ringankan bebanannya ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang kau kurniakan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa dapat bersabar setiap ujian yang kau kurniakan ya Allah. Tidaklah kau kurniakan ujian itu dengan sia-sia, melainkan ada hikmah di sebaliknya, maka kau ringankanlah bebanan kami. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, terangkan hati kami dengan Al-Quran dan rahmatilah hidup kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah kami semua pecinta Al-Quran, dan syafaatkanlah kami nanti di akhirat kelak dan di alam barzah nanti dengan Al-Quran kami baca ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, tidaklah kami berpisah daripada majlis ilmu-Mu ini, melainkan Kau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Kau kabulkan segala hajat-hajat kami. Khususnya ya Allah, kami minta dilindungi daripada penyakit, daripada yang tidak baik ini, dan jauhkanlah penyakit ini ya Allah daripada kami semua, dan sembuhkanlah semoga yang sakit ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa dalam keadaan sejahtera untuk kami permudah melakukan ketaatan padamu ya Allah. Dan akhir sekali kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang membantu dan segala urusan untuk melakukan live ini. Mudah-mudahan mereka juga dapat juga keberkatan majlis ilmu ini dan juga keberkatan pahalanya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.